Ya, kembali lagi pastinya dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di TV3 ataupun anda menyaksikan kami dekat Facebook ke YouTube ke. Terima kasih diucapkan kepada anda. Dan mungkin ada di antara kita yang telah pun selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Terima kasih ya diucapkan kepada anda yang bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Dan hari ini 9 Zulhijjah 1441 Hijrah dan besok 10 Zulhijjah sudah pastinya umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha dan tahniah diucapkan kepada mereka yang bertuah ya kerana dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Kalau kita perhatikan ya tahun-tahun yang sebelum ini 2.5 juta yang bakal untuk mengunjungi Mekah ya untuk mengerjakan haji, tetapi untuk tahun ini ribuan orang sahaja yang sempat ke sana. Tahniah diucapkan kepada mereka yang bertuah. Baik, kita nak berbincang berkenaan dengan prosedur operasi standard Aidiladha. Kita tahu bahawa untuk ibadah korban tahun ini berlainan seperti mana tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk lembu pun dulunya tiada had ya, tetapi sekarang ini telah pun dihadkan kepada beberapa ekor sahaja. Jadi untuk memperkatakan tentang prosedur operasi standard Aidiladha, kita bersama dengan Haji Abdul Roni Tahir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, berlainan untuk ibadah korban tahun ini dan sudah pastinya mereka telah pun mengetahui antara SOP yang bakal mereka tempuhi pada esok hari. Ya, jumlah lembu yang dikorbankan pun tidak seperti dulu. Betul. Kan orang yang mengerjakan yang nak melapah daging itu pun dihadkan. Betul. Jadi sebagai permulaannya mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana agaknya kelainan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini, Tuan Haji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Saudara Fazli. Sudah tentulah pada tahun ini ada kelainan, ada perbezaan seperti mana tahun-tahun lepas. Kalau tahun-tahun lepas, tahun-tahun dulu kita tengok ibadah korban dilaksanakan dengan begitu ramai. Ibu bapa sampai ke anak-anak lah. Setiap buah masjid dan tempat-tempat yang dilaksanakan ibadah korban itu ramai. Manakala pada tahun ini oleh kerana COVID-19 melanda kita, kita telah bina satu SOP dan telah menentukan beberapa garis panduan di mana kita tak lagi boleh berkumpul ramai-ramai, dihadkan kepada 20 orang pelaksana untuk satu ekor lembu. Yeah. Kemudian kita tak ada jamuan. Nak masuk masjid dan kawasan-kawasan ibadah korban pun kita terpaksa ada laluan khas. Ada tapisan suhunya, ada register dan sebagainya lah. Mengikut SOP yang kita telah tetapkan. Itu antara SOP-SOP yang mereka harus ikuti pada esok hari. Jadi ya kita tahu bahawa SOP itu harus dipatuhi. Betul. Tetapi bagaimana agaknya daripada segi pihak Jawi sendiri ingin mengawal selia SOP tersebut? Adakah pihak Jawi sendiri meletakkan beberapa ahli jurukuasa di setiap masjid ataupun surau di sana, Tuan Haji? Betul. Untuk makluman sidang penonton semua, SOP ini adalah dikuatkuasakan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Kita bina SOP ini adalah untuk memudahkan kepada pengurusi masjid, jawatankuasa untuk melaksanakan SOP dan sudah tentulah kita ada petugas-petugas di sana. Dan saya kongsikan sikit antara SOP yang kita tekankan kali ini adalah sebanyak 7 aspek pelaksanaannya. Yang pertama sekali adalah syarat-syarat penyembelih dan petugas. Ini biasalah. Pertama, mesti warga negara. Kedua, tidak bergejala atau tiada penyakit kronik. Kemudian bacaan suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Kemudian berdaftar melalui aplikasi MySejahtera. Yang keduanya, tempat pelaksanaan ibadah korban. Digalakkan melaksanakan ibadah korban di rumah penyembelihan Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Kemudian rumah penyembelihan rumin swasta yang dilesenkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Masjid yang surau yang telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan di BKL, khususnya di Kuala Lumpur lah. Kemudian seterusnya, tempoh pelaksanaan mestilah kita semua tahulah, Fazli ya. Bermula Raya
Aidil Adha yang pertama, kemudian seterusnya kepada 3 hari berikutnya yang dikenali sebagai hari Tasyrik. Ya. Kemudian kita ada juga kawalan penularan penyakit. Syaratnya mesti dibuat di tempat yang lapang supaya tidak berlaku kesesakan. Kemudian tempat penyembelihan korban itu perlu dinyah kumankan sebelum dan selepas pelaksanaan ibadah korban. Kemudian tidak melebihi 20 orang petugas untuk seekor lembu. Kemudian digalakkan menggunakan alat dan sistem moden seperti sangka, sembelihan mudah alih dan sebagainya. Petugas mestilah macam biasalah, mesti menggunakan pelitup muka dan sebagainya. Kemudian yang penting juga amalan penjarakan sosial. Sekurang-kurangnya 1 meter jarak antara satu sama lain. Itu telah dimestikan. Ya. Kemudian ada kaunter saringan, laluan khas seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian elakkan 3S, iaitu sesak, sempit, sembang dekat pun tak boleh. Kemudian merekodkan kehadiran dan mengimbas suhu badan petugas. Kemudian peserta yang menerima, peserta dan penerima yang bergejala ataupun penyakit kronik atau kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan mengikut upacara ibadah korban ni. Kemudian semua memastikan pakai pelitup muka lah. Yang seterusnya, pelaksanaan ibadah korban. Peserta yang mengambil alih bahagian dalam melakukan ibadah korban hendaklah mewakilkan kepada penyembelih ataupun wakil yang dilantik. Maknanya dia tak payah ikutlah. Iyalah. Dia wakilkan saja. Nanti bahagian sembelihan dia yang diperolehi, kita ada petugas-petugas di setiap masjid yang kita kenali sebagai sahabat. Seperti di Masjid Wilayah Persekutuan, petugas inilah yang menghantar bahagian-bahagian daging-daging untuk bagian mereka tu ke rumah yang mengambil bahagian dalam ibadah korban tadi. Dan yang terakhir dalam SOP kita, agihan bahagian korban, penghantaran secara langsunglah kepada peserta oleh petugas-petugas tadi. Saya ingat itu saja yang saya dapat kongsikan. Itulah dia, kalau kita ceritakan berkenaan dengan SOP ni sebenarnya banyak ya yang digariskan, tetapi kita harus melihat daripada sudut yang positif sahaja. Contohnya yang kita boleh lihat ya, dulunya boleh berkumpul ramai-ramai. Betul. Seekor lembu tu boleh ramai. Bukan saja petugas, malahan yang membuat korban itu dengan adik-beradiknya pun ada juga dekat sana kan. Tapi untuk waktu ini kita hadkanlah kedatangan. Kita had. Ya, dan tak ada lagi jamuan-jamuan. Kan? Jamuan, Tak ada. makan-makan pun dah tak boleh. Dulu siap dengan sarapan, minum pagi, meriah lah, makan kan? tengah hari, meriah. Pagi-pagi nasi lemak, petang-petang dapat daging korban lagi kan. Betul. Baik, Tuan Haji tadi sebut SOP seekor lembu yang boleh yang lapar apa semua tu 20 orang saja. 20 orang. Seekor lembu 20 orang kan. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat, andai kata kalau lebih daripada seekor lembu tu ada kat situ, bagaimana Tuan Haji melihat untuk yang nak buat lembu yang seterusnya itu, bagaimana? Lebih pada 10 ekor. Lebih daripada 10 ekor, bagaimana Tuan Haji? Okey. Kita menggunakan kaedah begini senang ya. Oleh kerana hari raya kita ada 4 hari lah, termasuk hari raya pertama. Hari Tasyrik ada 3 hari. Kalau 10 ekor sehari, kita ada 30 ekor contohnya. Masjid A ada 30 ekor. Dia buatlah hari raya kedua 10, raya ketiga 10. Jadi selesai 30 ekor. Jadi satu hari itu dihadkan ke 10 ekor sahaja. Jadi kita harus patuhi SOP tersebut. Dan kalau kita lihat, kalau dekat wilayah Persekutuan sendiri, berapa banyakkah surau, masjid yang mengambil bahagian untuk penyembelihan korban tahun ini? Untuk setakat hari ini kita ada 211 masjid, surau dan premis persendirian yang dikenalikan oleh NGO dan sebagainya. Ada 112 sahaja yang telah membuat permohonan ke pihak Jawi. Jadi terakhir sekali mungkin Tuan Haji boleh kongsikan mungkin harapan Jawi dalam kita melaksanakan ibadah korban dalam COVID-19 kali ini. Harapan pihak Jawi, kita sama-sama doalah semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat berjalan lancar walaupun dalam
terpaksa melaksanakan beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita amat harapkan semua institusi yang dibenarkan dapat melaksanakan SOP dengan lancar dan baik. Itu aja harapan kita, mudah-mudahan. InsyaAllah. SOP telah pun diberikan, tepuk dada tanya selera kita lah kan. Ya, saya. Kita lah yang nak mengendalikan lembu tersebut. Betul. Jadi pendek kata dekat sini, ingat ya, pihak kerajaan pun dah ingatkan seekor lembu 20 orang 20 sahaja orang. boleh korban dan juga menyembelih. Ya. Nak melapah semua 20 orang sahaja. Dan ya. satu hari boleh 10 ekor lembu 10 sahaja. ekor. Kan? Kalau 30 Maksima. ekor lembu, kita aturkanlah kan. Ya. Satu hari 10 ekor lembu. Baik, terima kasih Baik. ucapkan kepada Ya, sama-sama. Tuan Haji Abdul Roni Tahir, Ketua terima- Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Tempur Jawi, kerana sudah hadir bagi kita berdiskusi tentang prosedur operasi standard Aida Daha. Terima kasih juga kepada TV3, terutamanya Cik Fadli kita Ya, kerana sama-sama. mengundang saya dan pihak Jawi. Saya doakan Amin. moga-moga ibadah kita berjalan lancar. Kita jaga kita. Betul. Kita jaga komuniti kita. InsyaAllah. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha Ya. kepada seluruh umat Islam di Malaysia. TV3 juga, warga Jawi. Selamat dalam perjalanan pulang ke kampung, insya-Allah. InsyaAllah. Saya pun sama-sama lah doakan kan. Ya. Ya, dalam perjalanan tu nak menuju balik kampung tu, semoga berhati-hati. Selamat sampai ke mana saja destinasi pilihan anda. Baik,